Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan izinnya pada malam ni kita dapat bersama-sama di dalam surau ini kita dapat menyambung insya-Allah pengajian kitab kita, kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi pada pengajian yang akhir sekali, pembahagian najis ya. Yang ni di sini dia tanda sembilan atau dia tak tahulah. Ya. Dia apa fasal ya? Kita masuk itu kan? Betul. Saya dah habis dah pada yang lepas tu fasal berkenaan dengan pembahagian najis. Kan hukum najis yang 3. Jadi termasuk fasal yang baru insya-Allah. Fasal berkenaan dengan sikit sebanyak berkenaan dengan masalah haid. Ni akhir sekali dalam bab taharah, bab bersuci. Kemudian kita akan masuk bab solat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Faslun. Aqallul haidhi yawmun wa laylatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu 15 yawman bilayaliha. Aqallu tuhri bainal haydataini 15 yawman wa ghalibuhu 24 yawman aw 23 yawman wa la hadda li aktharihi. Aqallu nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktharuhu 60 yawman. Baik, pengarang kitab ni menutup kitab taharah, kitab bersuci ini dengan permasalahan haid. Dia akhirkan sekali. Memang kebanyakan kitab fiqh pun kalau kita lihat akhir sekali dalam bab taharah ni adalah bab haid. Sebenarnya perbincangan masalah darah haid ni agak rumit dan juga agak terperinci sebenarnya. Terutamanya nanti ada satu permasalahan yang dipanggil sebagai permasalahan mutahayyirah, iaitu permasalahan darah yang keluar daripada perempuan yang dia dah tak tahu dah mana satu haid, mana satu istihadah. Dia dah lupa adat dia dan juga tak tahu nak membezakan sifat darah. Jadi kita tak bincanglah masalah tu sebab dia biasanya dalam perbincangan kitab fiqh yang lebih besar, lebih mendalam. Cuma asas-asas perkara kat sini yang perlu juga kita tahu walaupun kita orang lelaki. Sebab kita mungkin nanti mungkin tuan-tuan buat anak-anak perempuan pun dah besar kan. Jadi sebenarnya tanggungjawab kita jugalah sikit sebanyak untuk mendidik anak perempuan kita sekiranya berlaku masalah haid ini. Kalau orang perempuan kita pun tak apa nak cakna, tak apa nak reti, kita pun kena habarkan depa tentang asas masalah haid ni. Baik. Dikata sini fasal sekurang-kurang haid. Haid ni di mana kita maklum asal dalam bahasa Arab haid daripada perkataan yang menunjukkan benda yang mengalir. Asal dia dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir. Seperti dalam bahasa Arab kata hadal wadi, lembah tu ataupun oasis tu, haid maksud dia mengalir air keluar daripada dia. Kemudian digunakan dalam bahasa Arab ni seperti mana kita maklum dalam hukum syarak kita ni, iaitu darah yang keluar daripada pangkal rahim wanita, yang mana keluar tersebut kerana satu adat kebiasaan, satu perkara yang normal bagi perempuan dan juga tanda kesihatan dia. Soalnya keluar darah haid ni benda biasa bagi orang perempuan, benda biasa. Dalam hadis sahih Bukhari,
bila mana Nabi SAW buat haji bersama para sahabat, Nabi perintahkan para sahabat pergi ke buat umrah. Ini umrah dalam haji. Ini umrah dipanggil haji tamattu'. Kemudian bila Nabi SAW masuk ke khemah baginda, Nabi SAW tengok Sayyidatuna Aisyah menangis. Jadi Rasulullah tanya Sayyidatuna Aisyah, kata, "Ma yubkiki?" Apa yang menyebabkan kamu menangis? Jadi Sayyidatuna Aisyah kata, "Aku dengar yang bahawa Nabi SAW tadi suruh para sahabat buat umrah." Dia nangis sebab apa? Sebab dia tak nak buat. Sampai dia nangis. Sebab dia kata sahabat ni, termasuklah isteri Nabi SAW ni, kalau ada sesuatu Nabi SAW saran dalam satu amalan, berlumba-lumba nak buat, nak dapatkan fadilat tersebut. Bila tak boleh buat, dia sedih. Sebab apa? Jadi Nabi faham lah. Nabi faham apa? Sebab dia tak boleh buat tu mai bulan. Jadi Nabi kata, la'allaki nafisti, agaknya datang nifas pada kamu. Berkaitan nifas di sini makna haid. Sebab kadang-kadang dalam bahasa Arab ni, nifas dengan mana haid, haid dengan mana nifas. Nampak no? Cuma dalam istilah haid yang datang bulan-bulan. Nifas nanti kita bincangkan akan datang ni, iaitu darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ini Nabi SAW kata, la'allaki nafisti, agaknya datang kepada kamu ni darah. Nabi kata kepada Sayyidatuna Aisyah, nak menenangkan dia, kata, innaha syai'un katabaha Allahu ala banati Adam. Haid ini satu benda yang Allah Ta'ala telah pun tulis. Maksud dia benda dah jadikan satu berlaku pada anak-anak perempuan Nabi Adam. Benda biasa. Jadi sebenarnya yang normal dia perempuan keluar darah haid. Cuma dalam hukum syarak, haid ni dia panggil sebagai mani'. Mani' maksudnya sesuatu hukum yang dia menghalang orang perempuan ni bila wujud darah ini untuk dia buat beberapa jenis ibadah. Jadi penghalang, tak boleh buat. Kalau dia buat juga jadi tak sah. Kalau sengaja dia buat, dia tahu hukum sebenarnya tak boleh buat dan hukumnya haram. Jadi dia kena rehat, cuti pada hari tersebut. Cuma darah haid ni ada dia punya kadar dan tempohnya supaya kita tahu. Jadi dia kata sekurang-kurang haid, dia kata aqallul haidhi yaumun wa lailatun, mestilah satu hari satu malam ataupun 24 jam. Jadi ada tempoh kurang dia. Kurang daripada tu dia tak jadi darah haid. Kan? Mesti orang perempuan ni kalau darah haid dia sekurang-kurangnya 24 jam baru dia jadi darah haid. Walaupun tempoh 24 jam ni tak semestinya berterusan. Maksud dia boleh jadi 3 jam, 5 jam, lepas tu dia berhenti sat. Lepas tu dia sambung balik. Boleh jadi dia mutaqatti'ah, terputus-terputus. Boleh jadi. Tapi kalau kita kira semua tempoh dia, sekurang-kurangnya 24 jam. Mesti 24 jam dan lebih. Ini sekurang-kurang darah haid. Kemudian dia kata wa ghalibuhu situn aw sab'un. Dan kebiasaan yang keluar daripada orang perempuan darah haid ni 6 ataupun 7 hari. Ni yang kebiasaan, yang normal. Boleh jadi kurang daripada itu 5 hari, 4 hari, berdasarkan keadaan orang perempuan tersebut. Tapi kebiasaannya orang perempuan ni bila datang darah haid, tempoh dia tetap, kebiasaan tetap. Kalau yang 4 hari dah setiap bulan. Yang 5 hari dah. Yang seminggu lah. Yang lebih banyak tu pun banyak macam tu lah. Biasanya dia jadi tu sama. Berdasarkan keadaan tubuh dia lah. Ni dipanggil dalam masalah haid ni sebagai adat. Ini adat orang perempuan tersebut. Jadi sepatutnya orang perempuan bila datang darah haid ni, biasanya memang dia orang tahulah. Mereka dah tahu dah berapa tempohnya. Sebab bila besok katalah ada permasalahan komplikasi pada rahim yang bersumber darah, tempoh ni penting untuk dia tahu membezakan mana haid, mana yang bukan haid, mana yang dipanggil sebagai istihadah. Sebab masa darah datang haid, masa datang haid dia tak boleh solat. Kan? Dia tak boleh solat, tak boleh puasa. Tapi bila ada darah yang bukan tempoh yang biasa, yang dia memang daripada balik kat tempoh tu lah, yang keluar darah haid, keluar pada tempoh yang lain. Maksudnya waktu yang boleh jadi satu waktu tu keluar darah yang pelik, keluar banyak, lebih daripada tempoh yang biasanya. Yang tu dia tak panggil haid dah, dia panggil istihadah. Jadi istihadah ni dia kena solat. Dia kena mandi, cucikan bersihkan faras dia, kemaluan dia, kemudiannya dia kena solat. Nampak no? Jadi haid ni yang mani'. Nampak, haid ni yang menghalang, yang menjadi penghalang dia untuk melakukan ibadah tersebut. Adapun darah istihadah wajib solat. Jadi sebab itulah dia kena tahu tempoh biasa ni, adat dia berapa. Jadi kebiasaannya 6 ataupun 7 hari. Itu kebiasaannya. Wa aktsaruhu 15 yawman bi layaliha. Dan paling banyak tempoh haid ni 15 hari dan malamnya sekali.
15 hari serta malam dia sekali. Ni tempoh paling banyak. Maksud dia kalau sekiranya orang perempuan tu dia sampai sebulan. Katalah kita guru kan, dulu macam saya mengajar sekolah, mengajar Quran. Jadi mengajar Quran, suruh budak-budak baca Quran. Ada yang kata tak boleh baca, uzur tak apa, besok uzur. Sampai tiba-tiba tengok-tengok dah lebih 15 hari dah. Hari ke-16 semua ada orang kata uzur lagi, kata ni tak betul dah ni. Dia kata kalau dia kata betul ustaz, minta maaf kata ada darah, tak, hang kena check balik. Sebab tempoh haid hanya 15 hari saja. Nampak no? Kalau sekiranya dah hari 16 hari, 17 hari duk keluar darah tersebut, yang ini bukan haid, maka dia kena check lah. Dia kena check balik mana yang haid, mana yang bukan haid. Sebab darah haid pertama ni ada sifat dia. Orang perempuan tahu sifat dia yang likat dan juga warna dia kehitaman ataupun coklat-coklat. Tapi kalau sekiranya keluar darah tu macam keluar darah macam daripada hidung kita, merah menyala tu kan, ni bukan haid ni. Ni ada something wrong ni. Kita kata kat dia, hang check. Nampak no? Sebab bila datang darah yang bukan haid, pertama ni kalau memang ada perbezaan jelas pada sifat dia. Sifat darah haid berbeza. Bila datang hari yang 16, 17 ni, katalah memang darah tu merah menyala lagu tu, kita kata pada dia, ni bukan darah haid, hampa kena solat. Kena bersihkan diri, mandi, lepas tu solat. Kalau darah duk keluar juga, pakailah pad ke apa semua. Dan ada kaedah solat seperti mana kita dah sebelum ni bincang dah. Masalah sama dengan permasalahan orang yang sentiasa tak lawas kencing, ataupun yang dipanggil sebagai daimul hadas. Tuan-tuan ingatlah masa kita belajar bab syarat-syarat wuduk itu. Ada satu permasalahan syarat wuduk ni, kalau sekira seorang tu dia ada masalah kemaluan, dia sentiasa keluar sesuatu seperti air kencing ataupun angin ke, ataupun katalah dia ada masalah keluar air mazi, tak boleh berhenti, air wadi ke. Jadi semua benda ni menyebabkan wuduk dia sentiasa terbatal. Ataupun buasir yang keluar darah daripada belah dalam, belah yang batin. Buasir ni kena tengok. Kalau sekiranya di luar kawasan dubur, darah tu keluar situ, ini tak batal wuduk, cuma dia najis lah. Dia najis, dia kena bersihkan. Kalau tak boleh nak berhenti, kena pakai sesuatu macam ikat, pakai pad ke pampers ke apa semua. Tapi wuduk tak batal, cuma dia najis. Tapi kalau dia keluar daripada dalam perut, ulcer dalam perut ke, luka ke apa semua, dia keluar, ni dibatalkan wuduk. Jadi sama macam perempuan istihadah tadi, darah duk keluar lagi, tapi tetap dia kena solat. Tapi dia bersihkan kemaluannya, pakai pad, pampers ke apa semua. Lepas tu wuduk dia kena niat apa? Kena niat istibahata fardus solah, niat membolehkan solat fardu, bukan niat mengangkat hadas. Sebab kalau dia niat mengangkat hadas, lagi benda tu keluar, batal pula hadas dia, jadi pula hadas dia, jadi tak sudah. Jadi wuduk dia ni dipanggil istibahat fardhus salah. Dan permasalahan ni sebenarnya kita dah bincang dulu masa bab syarat-syarat wuduk. Syarat-syarat wuduk. Cuma nak kata masalah perempuan yang kalau sekiranya darah dia ada keluar selain pada haid, sama ada lebih daripada tempoh adat dia 7 hari seminggu, tapi keluar lebih daripada seminggu tu. Katalah dia daripada umur kecil, umur katalah 13 tahun dia balik dah keluar darah haid. Tiba-tiba mai umur 40 ni, tiba-tiba dah elok-elok daripada kecil lagi, umur 13 tahun tu memang haid dia seminggu, 7 hari. Tiba-tiba mai umur 40 ni, darah dia keluar sampai 10 hari. Dia pun rusing. Cek darah tu. Kalau sekiranya memang ada jelas perbezaan daripada 7 hari tu bentuk darah tadi dengan yang hari yang tambah 3 hari lagi tu berbeza, memang jelas-jelas lah darah yang bukan sifat haid tadi tu bukan haid. Dipanggil sebagai istihadah. Jadi dia kena bersihkan dan kena mandi, kena solat. Nampak no? Dan kalau sekiranya memang kata dah haid dia banyak, daripada kecil lagi keluar sampai 15 hari, kemudian dia keluar sampai hari ke-16, 17. Ingat, 16, 17, 18 ni memang bukan darah haid, macam mana sekalipun. Walaupun kata darah dia memang pekat, warna kehitaman dah, dia takkan jadi haid. Sebab tempoh haid paling lama 15 hari. Nampak no? Baik, itu kita kena pegang. Masalah ni khilaf tuan-tuan dalam mazhab, bukan dalam mazhab kita, dalam perbezaan mazhab yang lain-lain. Sebab tempoh lama kurang ni tuan-tuan, tak ada dalam dalil dia yang jelas dalam Quran dan Sunnah, tak ada. Tapi ini permasalahan dipanggil permasalahan istiqra'. Istiqra' maksudnya kajian lapangan. Maksudnya Imam Syafi'i mengkaji masalah ni, Imam Malik mengkaji. Lepas tu ada yang mengatakan darah haid paling lama sekali 16 hari, 17 hari. Ada yang katakan kurang daripada tu lagi. Nampak no? Dan berbeza pendapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dan yang sepakati oleh ulama Syafi'iyah kemudiannya,
Darah haid paling lama adalah 15 hari. Tak ada lebih daripada 15 hari. Nampak? Baik. Kemudian dia kata wa aqallu tuhri bainal haidatain. Dan sekurang-kurang tempoh bersih pula di antara dua haid mestilah 15 yauman. 15 hari. Maksudnya bila perempuan ni dah habis haid dia, nak mai haid satu lagi pula, paling kurang dia ada 15 hari bersih. Ni paling kurang. Tak ada istilah kata lepas seminggu tiba-tiba mai haid baru pula. Dia baru solat seminggu, tiba-tiba orang dah cuti solat dah. Kata baru hari tu orang cuti sekolah. Betul ya, minggu lepas habis haid yang last, ni mai pula. Selepas berapa hari ni? Selepas seminggu. Tak kena ni. Ni tak kena. Sebab apa? Tak cukup hari dia. Sekurang-kurangnya bersih mesti ada 15 hari. Itu paling kurang. Nampak no? Antara dua haid, paling kurang hari bersih 15 hari. Sebab dia punya kitaran tu tak boleh nak kata dia main keluar pula awal, start dan sebulan. Dia mesti sebulan. Nampak no? Maksud dia dalam tempoh semua tu dia kira sebulan. Jadi kalau 15 hari dia ada darah haid, maksud dia nak sebelum mai haid yang baru ada 15 hari bersih. Nampak no? Sebab dia mesti mai bulan depan pula. Jadi kalau kurang kan, katalah ada budak perempuan anak kita ke apa semua, tiba-tiba tengok baru seminggu solat, tiba-tiba dia dah kata atau 5 hari solat kata dah mai haid barulah. Dia ada yang tak kena ni kata-kata. Nampak? Sebab tempoh bersih mesti paling kurang 15 hari. Nampak no? Baik. Dan ghalib dia, maksud ghalib di sini adalah kebiasaan pula orang perempuan tu waktu bersih dia, waktu solat dia 24 ataupun 23 hari. Sebab kebiasaannya haid selama 6 ataupun 7 hari. Jadi sebelum masuk haid yang baru ada 23 ataupun 24 hari yang bersih. Ini kebiasaan. Nampak no? Kebiasaannya. Tetapi dia kata wala hadda li aktsarihi, dan tiada had tempoh bersih bagi perempuan. Maksudnya boleh jadi orang perempuan setahun, 2 tahun, 3 tahun tak ada langsung haid. Ini benda yang boleh jadi. Utamanya orang yang lepas bersalin, lepas tu dia susukan anak. Kadang-kadang sampai 2 tahun tak keluar darah haid. Sebab bila dia menyusu tu kadang-kadang jadi lagu tu. Dan tak keluar darah haid langsung. Jadi perempuan ni boleh solat direct apa semua. Apatah lagi kalau perempuan ya Aisyah. Aisyah maksudnya menopause. Perempuan yang dah tak ada darah haid, dah tua apa semua, ni memang dia teruslah solat macam biasa apa semua, tak ada masalah. Cuma nak katakan haid ni benda yang normal dan benda yang menunjukkan kesihatan diri dia. Maknanya bagus sebab dia keluar darah kotak. Kita orang lelaki yang tak keluar darah kotak ni, lepas tu kita digalakkan sangat berbekam. Berbekam ni memang satu benda yang digalakkan dalam syariat. Ni baru-baru ni kan Isra' Mi'raj kan. Ada satu riwayat Nabi SAW sebut pada hari yang Nabi SAW Isra' tu, Nabi kata tidaklah aku lalu dengan satu sekumpulan melainkan mereka kata bagi tahu pada umat kamu wahai Muhammad, suruh mereka berbekam. Nak kata begitu sekali. Berbekam ni benda yang sangat digalakkan. Kalau kita fikir kita ni kalau kita fikir balik kan, kita berbekam ni untuk kesihatan. Nak buang toksin, darah kotor daripada badan apa semua. Kalau ikutkan tuan-tuan Rasulullah SAW, baginda adalah insan yang paling elok sekali diet dan cara pemakanan, cara hidup paling bagus sekali. Tetapi Nabi SAW sini berbekam. Nabi pun berbekam. Nak menunjukkan bahawa kalau Nabi yang insan yang paling sihat, Nabi sihat tuan-tuan, tapi Nabi paling kerap sakit. Jangan salah faham no. Kata saya ni pernah terangkan masalah ni dulu kan. Nabi SAW insan yang paling sihat daripada sudut gaya permakanan, diet dan segala-galanya. Tapi sakit Nabi SAW sebab beratnya wahyu yang Nabi SAW tanggung. Sayyidatina Aisyah kata, tidak aku lihat seseorang yang paling banyak kerap sakit lebih daripada Rasulullah SAW. Tapi ini bukan sakit sebab makan tak jaga macam kita. Kita kolesterol yang tinggi apa semua sebab semua balur dengan. Dan makanan-makanan kita hari ni terlalu banyak kadang-kadang bahan kimia. Kita nak di vegetarian kononnya, tapi sayur tu macam-macam racun ada. Jadi tak sihat juga. Kemudian macam-macam lah. Tuan-tuan tahu lah. Ayam lagi lah, inject apa semua. Tu daging import apa semua nak bagi dia tahan. Ikan pun kan nampak segar ni, rupanya macam-macam. Jadi makanan kita payah nak sihat dah ni. Tu yang kerap sakit macam-macam. Jadi lagilah nak kata layaknya kita ni berbekam. Kita nak kena ada suplemen yang nature ni, yang ikut sunnah betul-betul. Makanlah habatus sauda,
Kena ada lah benda-benda macam ni. Moga-moga dia detox badan kita balik, bagi kita sihat, makan madu. Tapi nak kata madu lah, nak cari original pun payah tuan-tuan. Dekat Saudi pernah mereka tangkap kan, sedikit buat madu palsu. Tuan-tuan tahu buat madu dari apa? Daripada minyak hitam. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh proses, buah gula banyak-banyak kot kan. Nampak macam pekat dikat elok dia. Rupanya minyak hitam tu pakai. La haula wala quwwata illa billah. Begitu sekali. Nah, lepas tu masa saya kat belajar kat Sudan dulu, saya nak beli madu lah. Lepas tu ada orang Sudan abang kata, dia kata jangan beli kat pasar ni, kata. Depa bohong, nipu. Saya kata depa bohong macam mana kan? Dia kata ingatkan madu tu ada gula, tak. Dia kata madu tu madu betul. Tapi bukan depa bohong apa? Depa bohong lebah. Bohong lebah, dia kata. Macam mana lebah ni kena tipu pula? Dia kata lebah ni depa letak lebah ni ataupun sarang-sarang lebah ni depa belah. Lepas tu depa buah ayat Pepsi. Buah ayat Pepsi. Jadi lebah ni minum air Pepsi. Lepas tu dia proses buat madu. Madu tu original tapi sebenarnya bukan daripada manisan bunga. Daripada Pepsi. Kata madu memang sedap. Sedap sungguh. Tapi khasiat tak ada. Aduh, macam tu sekali. Punyalah kreatif nak menipu. Tapi macam itulah dulu. Jenuh dulu saya masa kat Sudan tu, saya memang nak makan madu sebab duduk Sudan tuan-tuan panas 45 darjah Celsius, bayangkan. Ni temperature yang biasa. Pernah sampai 50 lebih pernah. Ui tuan-tuan, pernah tuan-tuan. Kalau saya cerita silap tuan-tuan tak percaya sebab cerita macam kartun, tapi itu realiti dia. Pernah saya pakai seluar slack tuan-tuan, pakai tali pinggang yang buckle dia besi. Waktu saya jalan kat Khartoum tu tengah panas, waktu tengah hari jalan buat urusan semua. Lepas tu saya rasa pedih dekat perut saya. Rupanya buckle tu terkena kat perut saya macam setrika kan. Awak pedih. Rupanya buckle tu dah serap haba. Ya Allah, macam tu sekali tuan-tuan, panas. Tahun pertama tu saya memang tak boleh buat apa, terjelepuk saya. Badan dehydrated, kering. Lepas tu nak terjelepuk pun tuan-tuan tak selesa, ni panas ni. Ni rasa macam apa ni? Macam bilik oven. Kita terbaring tapi panas betul, pusing belah sana, tak boleh nak buat apa. Getih begitu. Jadi lama-lama saya duduk Sudan ni, saya perhati saya memang kena maintain madu dengan olive oil, minyak zaitun. Kita rasa segar badan. Dia pergi kuliah pun dia beza rasa. Seronok badan sedap. Tapi tu yang saya cari madu pun, dia nak cari madu original pun payah. Akhirnya saya berkenalan dengan seorang kawan saya lah, dikenalkan saya dengan pak menakan dia, pak cik dia. Dia jual madu, orang tabligh, orang warak lah, orang soleh. Sejak tu saya beli kat dia je lah. Dia punya Habtus Sauda pun dia cold press buat dekat pasar tu, betul-betul original. Dulu saya buat balik banyak juga. Mula-mula makan tu sampai dia tidak balas dia, sampai apa ni, muntah-muntah, cirit, jenuh jugalah sebab tidak balas dia kuat. Seminggu lepas tu, tapi lepas tu subhanallah saya punya alergi semua hilang. Ni cerita betul tuan-tuan. Jadi saya rasa lah pendapat saya zaman lah ni, dengan pemakanan kita yang ada ni, lagi kita kena ada kena top up dengan itulah, dengan madu yang original, madu asli, dengan minyak zaitun, Habtus Sauda, ada macam-macam lagi. Daun sana tu bagus kan, dia cuci perut. Baik. Bekam bagus kan, keluarkan toksik daripada badan. Sini pun ada kan tempat bekam kan. Baik. Kemudian dia kata wa aqallu nifas, dan sekurang-kurangnya nifas. Nifas ni seperti mana kita sebutkan dulu. Makna nifas adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Ini definisi nifas dalam mazhab Syafi'i. Darah yang keluar daripada rahim wanita selepas melahirkan anak. Berbeza dengan mazhab Hanbali yang mengatakan darah yang keluar daripada rahim perempuan sebab melahirkan anak. Nampak? Dia nampak sikit je beza tu, tapi dia punya implikasi hukum jauh juga. Dalam mazhab Syafi'i kita, darah yang keluar daripada rahim wanita selepas melahirkan anak. Maksudnya selagi anak tak keluar, belum lagi keluar darah nifas. Tapi mazhab Hanbali, bila mana mereka mendefinisikan darah yang keluar sebab melahirkan anak, maksud dia apa? Maksudnya kalau perempuan tu contraction, perempuan tu dah sakit nak beranak ni kan, darah keluar, baby tak keluar lagi, dia dah kira darah nifas. Tapi dalam mazhab kita tak lagi. Dipanggil darah tu talq. Darah tadi tu masih belum nifas. Maknanya kalau perempuan tu pukul 1 dia sakit nak beranak, dan ayat ketuban pecah dan keluar darah, baby tak keluar lagi,
Duk bertarung sakit, contraction kan, mai sakit hilang sat, mai sakit hilang sat. Pukul 8 malam baru beranak. Maksud dia apa? Dalam mazhab kita, Zuhur, Asar, Maghrib kena solat. Perempuan tu kena solat. Solatlah macam mana pun. Maksud dia tengah sakit-sakit tu, time dia tenang sikit, ambil sembahyang semua solat. Tak salah kat sekolah berdiri, solat duduk. Tapi nak kata wajib solat lagi. Sebab apa? Belum lagi keluar darah nifas. Tapi kalau ikut mazhab Hambali tadi, dah keluar dah. Yang darah keluar tadi tu dah kira nifas dah. Sebab darah yang keluar sebab nak melahirkan anak. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Jadi baby dah keluar, darah yang menyusul barulah nifas. Darah yang menyusul selepas tu barulah dikira sebagai nifas. Jadi sekurang-kurangnya nifas ni keluar. Maksudnya kalau tempoh pada sikit dia, berapa lama? Dia kata majjah. Majjah ni sekali keluar, puk, lagu tu. Beza dengan haid tadi. Haid paling kurang 24 jam. Kalau kurang 24 jam tadi, dia tak kira sebagai haid. Cuma biasanya memang tak siapalah keluar sikit. Kan? Nak katakan macam orang budak perempuan yang baru keluar darah haid. Katalah di umur dia 9 tahun. Pertamanya tuan-tuan, darah haid yang keluar pada orang perempuan yang menjadi tanda dia balik sekiranya keluar umur 9 tahun. Kalau umur awal keluar darah haid 8 tahun, dia belum lagi balik. Tak kira sebagai penyebab balik dia. Dia mesti 9 tahun. Dan 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun semua nak kira ikut kalender hijrah. Kena kalender hijrah. Sebab kalender hijrah kira ikut peredaran bulan, bukan ikut peredaran matahari. Kalender Januari Februari ni ikut matahari. Kita nak kira musim okey lah. Tapi nak kira hukum ahkam syariat tak boleh. Sebab hari dia jadi lebih. Hari dia akan jadi lebih. Kita nak kira setahun, 2 tahun. Macam Nabi SAW suruh kita ajak anak-anak kita solat 7 tahun. Jangan tunggu birthday dia bulan Januari Februari tu. Sebab dah akan terlebih lah. Kena ikut kalender hijrah. Dia dah 7 tahun lah sebenarnya awal. Nanti dalam masalah balik, awal-awal kita dah mengaji dah. Balik ni kalau sekiranya tak keluar air mani, tak keluar darah haid perempuan, genap 15 tahun, automatically balik. Dan 15 tahun tadi pun nak kena kira ikut hijrah. Jangan kira birthday dia bulan Mac contohnya kan. Dia kata okey, bulan ni check dah balik umur 15 tahun, dah wajib dah segala-gala semua. Dah sebenarnya awal lagi dah. Sisa tahun lepas lagi dia dah balik dah. Dah kira 15 tahun dah. Sebab dalam bulan Islam, satu bulan ada 29 hari ataupun 30 hari. Nampak no? Sebulan ada 29 ataupun 30 hari. Dia dengan hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nabi SAW kata, nahnu qaumun ummiyun la naqra'u wa la naktub. Kami ni kaum orang Arab, tak tulis tak membaca sebab buta huruf. Tapi Nabi SAW bagi tahu pada sahabat, asyhru hakadha. Bulan tu seperti ini. Nabi buat jari 10. 10, 20, 30. Kemudian Nabi kata au hakadha, ataupun seperti ini. 10, 20, 9. Bulan sama ada 30 ataupun 29. Nampak no? Tetapi kalau ikutkan bulan Januari Februari 31. 20 Februari baru ni 28 hari. Ini 31 pula. Lepas tu 30. Jadi hari setiap tahun tu akan ada lebih. Kalau ikutkan perkiraan kalender Masihi. Tapi kalau ikut kalender Hijrah 30, 29, 29 macam tu lah. Itu pun tengok bulan, tengok anak bulan kan? Baik. Faham tak insya-Allah? Jadi macam kita kata tadi, kalau budak perempuan tadi tu 9 tahun keluar darah. Katalah keluar darah tadi tu dan 3 jam betul berhenti, tak ada dah. Jadi bukan darah haid. Sebab dia mesti 24 jam. Keluar darah tiba berhenti. Tu bukan darah haid. Dia mesti 24 jam. Tapi nifas ni boleh jadi dia keluar asal dia. Walaupun logik biasa ni tu dia tak keluar asal lah. Sebab sebenarnya kalau ikutkan sains lah kan, darah nifas ni pun sebenarnya darah haid juga. Tapi haid tu dia tak keluar sebab menjadi dinding rahim perempuan tu ketika dia mengandung. Dia jadi penguatkan dinding tersebut. Seperti mana Allah Ta'ala kata, qararim makin waja'alnakum fi qararim makin. Kami jadikan kamu semua di dalam tempat yang teguh. Yang ni rahim perempuan. Jadi tugas dia kan, seolah macam darah haid tadi tu terbentuk dinding rahim yang kukuh tadi untuk tampung baby ni. Bila baby tu dah keluar, seolah tugas dia pun dah selesai, dia pun keluar, gugur. Dia pun gugur daripada rahim, dinding rahim tu jadi darah nifas. Jadi macam haid jugalah asal dia. Cuma bila dia keluar sekali banyak, boleh jadi ikut keluar tu sat. Dan kebiasaannya 40 hari. Ini kebiasaannya.
40 hari berterusan keluar darah perempuan, nifas tadi. Dan paling banyak darah nifas ni 60 hari. 60 hari. Maksudnya kalau hari ke-61 orang perempuan ni tengok darah nak keluar lagi, tu bukan nifas. Tu bukan nifas. Jadi dia wajib bersihkan diri dia dan solat macam biasa. Nampak tak? Habis dah cuti. Cuti 3 bulan je. 60 hari saja kan. Lepas tu habis. Cuma setengah ulama kata boleh jadi, walaupun tak biasalah, boleh jadi dia bersambung dengan haid. Tapi jarang, sebab di mana kita sebutkan tadi, logik dia ataupun secara sains dia pun sebenarnya bila dah habis darah tu dia tak dan jadi haid lagi. Dia kena ada satu tempoh pula untuk baru jadi bentuk haid, kitaran haid baru pula. Tapi nak kata kalau jadi sekalipun boleh jadi dia adalah haid. Jadi dia sambung dengan haid dia. Nampak no? Baik. Tu selesai insya-Allah perkara yang berkenaan di mana saya sebutkan tadi. Kalau ikutkan dalam masalah haid ni dalam kitab-kitab yang lebih besar, ada masalah yang complicated lah. Masalah yang lebih rumit, iaitu masalah dipanggil apa? Masalah istihadah dan mutahayyirah. Masalah istihadah perempuan dan mutahayyirah maksudnya tempoh-tempoh dia dah hilang. Hilang panduan dia. Tak tahu dah ni haid ke, ini istihadah ke. Ini masalah ni pening pula. Tapi saya pun kitab ni pun memang tak sebutlah masalah ni. Kita tangguhkanlah masalah tu, nampak no? Jadi masuklah kitabus solah, kitab berkenaan dengan sembahyang. Jadi tuan-tuan, solat, kita pun baru ni kan, peristiwa Isra' Mi'raj, satu peristiwa yang memang sepatutnya kita sebut dan ulang balik cerita dia. Sebab kita sebagai umat Islam ni tuan-tuan, kita memang kena sentiasa ada attachment, ta'alluq, pautan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan agama kita ni, dan terutama ni dengan Allah Subhanahu taala. Jadi untuk kita sentiasa terpaut dengan segala perkara-perkara berkaitan dengan Allah SWT, Rasulullah, syariat kita ni, kita kena sebut-sebut dan ingatkan, buat majlis sentiasa untuk memperingati peristiwa-peristiwa yang penting dalam Islam ni, supaya sentiasa hidup dalam diri kita. Rasulullah tu sentiasa tersemat dalam diri kita. Dan peristiwa Isra' Mi'raj peristiwa yang sangat besar tuan-tuan. Peristiwa yang sangat-sangat besar. Kan? Bayangkan tuan-tuan, sebenarnya Rasulullah SAW dah cukup popular, sangat-sangat popular. Sejak bila? Sejak Allah Ta'ala, malah sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi lagi. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW sabda, "Inni inda fi ilmi Allahi la khatamun nabiyyin." Aku ni di sisi Allah SWT tercatat dalam Lauh Mahfuz, dalam kitab Allah Ta'ala ni sebagai penutup segala Nabi. Tercatat dah. Dalam satu riwayat Nabi SAW sebut Allah Ta'ala telah pun mencatat segala ilmu ni dalam Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Dan telah tercatat dalam kitab tersebut Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup bagi segala Nabi. Antara awal benda yang ditulis. Nampak no? Malah dalam beberapa riwayat hadis yang banyak, Nabi SAW ditanya, "Mata kunta nabiyyan?" Sejak bila kamu Nabi wahai Rasulullah? Nabi kata, "Kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilatun fi tinati." Aku telah pun Nabi sedangkan Nabi Adam masih lagi dalam keadaan hamparan tanah yang tak terbentuk lagi. Telah pun Nabi Muhammad SAW tu Nabi. Banyak riwayat tuan-tuan kalau kita baca, ada satu kitab ni cukup bagus, tapi saya rasa tak diterjemah lagi lah ke bahasa Melayu. Kitab hadis karangan himpunan Imam As-Suyuti. Imam Suyuti himpun hadis-hadis tentang perkara-perkara yang dipanggil khasais, perkara-perkara yang khusus, istimewa, ciri-ciri istimewa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia namakan kitab ini sebagai Al-Khasaisul Kubra. Al-Khasaisul Kubra. Kemudian baru-baru ni seorang ulama Mekah, Sayyid Nabil Al-Ghamri Al-Hasani, dia syarah pula kitab ni sampai ada 6-7 jilid besar ni kitab ni. Dia syarahkan dan dia collect lagi hadis-hadis yang berkaitan, semua hadis-hadis berkenaan dengan tentang ciri-ciri keistimewaan Nabi SAW. Dan bab awal sekali tentang Rasulullah telah pun tercatat nama baginda SAW di tiang-tiang arash, di syurga-syurga, di setiap daun-daun syurga, di pohon-pohon syurga. Nama Nabi dia telah tercatat dan telah diketahui oleh para malaikat semuanya. Malaikat semua tahu tentang Rasulullah SAW. Dan datangkan riwayat Hakim dalam kitab Mustadrak ketika Nabi Adam AS makan buah larangan dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia kata, "Allahumma bihaqqi Muhammad antaghfirali." Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad ampunlah dosa aku. Ya Allah Ta'ala tanya, "Wahai Adam, macam mana kau kenal Muhammad sedangkan aku tak ceritakan dia lagi?"
Jadi Nabi Adam AS kata, ya Allah, ketika kamu bentukkan aku dan tiupkan pada aku roh, aku memandang ke atas dan aku lihat tiang-tiang arash tercatat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tercatatlah. Jadi kata, aku beritahu kau tidak akan menggandingkan namamu ya Allah melainkan dengan makhluk yang beri kau kasihi sekali. Jadi ni Allah Ta'ala kata, ya Adam, dia kata sungguhnya Muhammad itu daripada zuriat kamu dan dia adalah sebaik-baik afdal makhluk. Dan kalau tak kerana Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtuka, kalau tak kerana Muhammad aku tidak ciptakan kamu pun. Jadi terlalu banyak hadis-hadis ni tuan-tuan kalau nak katakan. Jadi pentingnya kita nak ceritakan kat sini, malaikat dah tahu dah tentang Rasulullah SAW. Cerita tentang Nabi SAW ni telah pun diketahui bukan sekat malaikat, malah semua makhluk tuan-tuan. Ingat kan, makhluk ni walaupun kita nampak macam ni, kayu apa semua ni tak bernyawa, tapi tuan-tuan jangan duk ingat depa ni kerah kurang lagu ni je. Depa makhluk yang berzikir dengan nas Al-Quran. Kan Allah Taala kata, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kita kena percaya ni. Ni ayat Al-Quran. Allah Taala sebut tiada satu pun melainkan bertasbih pada Allah. Dalam hadis sahih Ibn Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil jawfil bahr. Orang yang mengaji ni, penuntut ilmu ni, insya-Allah kita semua ni kan, Nabi SAW kata setiap apa yang ada langit-langit dan bumi istighfar untuk dia. Istighfar, ya Allah ampunkanlah si fulan, ampunlah si fulan. Supaya kita jangan sangkakan bahawa yang istighfar ni hanya malaikat. Kokotlah kita kata, oh malaikat lah di langit-langit dan bumi istighfar untuk kita. Bukan malaikat saja, semua benda. Sebab tu Nabi kata lepas tu, hatal hitanu fil jawfil bahar, sehingga kan ikan-ikan di dasar lautan istighfar. Ini istighfar makhluk ikan. Dan untuk menuntut ilmu, Rasulullah lebih lagi. Semua makhluk kenal. Sebab tu dalam hadis sahih Bukhari tuan-tuan, Nabi SAW sebut, inni la'alamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya wa dhalika qabla an ub'ath. Aku teringat batu di Mekah dulu dia bagi salam pada aku. Dan Nabi kata, dan waktu itu sebelum aku diutuskan lagi. Maksudnya apa? Sebelum kita manusia ni kenal ini adalah Rasulullah, utusan Allah, batu kenal Nabi Muhammad dulu. Batu dah kenal dah, bagi salam kat Rasulullah siap. Kita pun tahu hadis sahih dalam Bukhari juga, ketika mana Nabi SAW naik mimbar kali pertama, batang kayu kurma yang asal Nabi SAW bersadak tu teriak, menangis terisak-isak, sedih Nabi SAW tinggalkan dia. Pokok kayu, batang kayu, bukan pokok, batang kayu. Hak pokok jangan cerita lah, dalam hadis banyak Nabi panggil pokok datang mengucapkan Nabi SAW. Hadis ni banyak tuan-tuan, banyak sangat. Nak kata hatta makhluk macam batu, kayu, apa semua kena Rasulullah SAW. Jadi dia kata malaikat lebih-lebih lagi tuan-tuan. Malaikat yang dah lama dah Allah Ta'ala ciptakan sebagai penduduk langit-langit. Penghuni langit-langit semua tuan-tuan. Penuh. Yang luas tu, penuh dengan malaikat. Tak ada alien kepala besar, mata tu biliak, tak ada. Nipu dia tu. Kan? Yang ada tu malaikat, Allah Ta'ala kata. Ahlus samawat. Yang sentiasa yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sentiasa bertasbih dan memuji Allah. Penuh dekat langit-langit. Jadi tuan-tuan bayangkan, pada peristiwa Isra' Mi'raj ni, apa yang berlaku? Boleh bayangkan tuan-tuan. Sebab tu tiap kali Nabi SAW naik ke langit, Jibril minta buka pintu. Jibril kena minta izin buka pintu tuan-tuan. Maksudnya kalau kita nak cari langit kedua, jangan harap dapat jumpa. Sebab dia ada pintu dia. Dan Jibril pun nak kena minta izin buka pintu dia. Sebenarnya bila nak ditanya pula, siapa? Jibril kata, siapa bersama kamu? Muhammad. Bila dengar nama Muhammad ni, apa yang penduduk langit kata? Ursila ilai. Apakah dah diutuskan? Apa maksud dia tuan-tuan kata-kata ni? Ini satu kata-kata yang teruja sangat daripada apa? Penduduk langit. Nabi Muhammad yang kami duduk dengar selama ni, kekasih Allah, Allah Ta'ala gandingkan nama dia semua, dah sampai waktu dia datang. Faham tuan-tuan? Jadi bila masuk Nabi SAW, disambut dengan sambutan yang sangat meriah oleh semua penduduk langit. Langit pertama, langit kedua, begitulah. Dalam satu hadis Nabi kata, semua saja aku jumpa di langit-langit ni, semua menyambut aku dengan senyum gembira, ceria, seronok ni. Ni tetamu paling istimewa dalam sejarah Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Tapi ada satu dia kata, seorang ni tak pernah senyum. Jadi Nabi Muhammad tertanya, semua orang muka ceria, senyum jumpa Nabi Muhammad SAW. Tapi dia kata, kenapa ada seorang ni tak senyum, hai Jibril? Nabi kata, siapa? Itu dia kata. Yang tu dia kata, kalaulah dia pernah senyum dalam hidup dia sekali, nescaya dia senyum. Yang tu memang dia tak akan senyum, dia tak pernah senyum. Siapa dia? Itulah Malik. Malaikat Malik, penjaga neraka. Dia paling brutal sekali. Ni paling brutal tuan-tuan. Kita kalau nak cari pegawai penjara tuan-tuan, pastikan brutal kan. Kalau boleh parut dia macam ni.
Nampak muka bungis. Alah muka jambu tuan-tuan. Sayanglah. Nayaklah kena brutal lah kan, sebab nak jaga penyangak penyambun semua dalam tu. Jadi soalan macam tu lah. Allah Ta'ala jadikan malaikat Malik ni memang punyalah brutal, kata senyum pun tak. Hatta Rasulullah dia tak senyum. Nampak punyalah ganahnya. Tapi nak kata hak lain semua sambut Nabi SAW dengan sambutan yang dahsyat. Sebelum Nabi naik tuan-tuan, Nabi solat dekat Baitul Maqdis, dihimpunkan semua para Nabi. Insan yang paling mulia yang pernah Allah Ta'ala ciptakan tuan-tuan, 124,000 Nabi dihimpunkan pada malam tersebut dekat Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW jadi imam. Pada waktu itulah Nabi Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala para Nabi. Walaupun Nabi memang penghulu para Nabi sejak tercatat di Lauh Mahfuz lagi, tapi pada malam tu, malam realitinya, malam yang betul-betul Nabi mengimamkan solat dengan para Nabi semua. Malam Isra Mi'raj, malam bukan sebarang tuan-tuan. Event yang paling dahsyat kali pernah berlaku dalam penciptaan alam ni. Tapi last kali kemuncaknya apa? Solat. Last kali rupanya hebatnya event ni, sampai ke langit yang ke atas semua. Last kali apa dia? Titah menerima watikah kefarduan solat. Tuan-tuan tak nampak lagi ke betapa besarnya solat ni, dahsyatnya solat ni. Nampak no? Sebab itulah tuan-tuan, sebenarnya rahsia tentang Isra Mi'raj ni rahsia besar. Besar sangat. Ada ulama yang subhanallah, Allah Ta'ala kurniakan ilmu mereka ni, ilmu yang dahsyat. Antara seorang ulama hadis besar, muhadis Syam zaman dia, ulama hadis di negara Syam, di Syria, Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Hasani. Dia satu kitab dihimpunkan ceramah dia tentang Isra Mi'raj. Saya baca kitab ni ajaib sangat. Dikeluarkan satu-satu rahsia. Apa rahsia Nabi SAW jumpa Nabi Adam di langit pertama, Nabi Yahya dengan Nabi Isa di langit kedua, semua ada rahsianya. Dan secara umumnya, setiap kali Nabi SAW sampai pada langit ini, segala rahsia langit tersebut Allah Ta'ala kurniakan ilmu daripada Nabi SAW. Dan langit pertama ada Nabi Adam, dan rahsia Nabi Adam, kelebihan Nabi Adam adalah Nabi Adam mengetahui nama seluruhnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam nama seluruhnya. Dan Nabi Muhammad ketika itu dapat ilmu Nabi Adam. Dan langit yang kedua, Nabi Isa AS, kan, rahsia ruh Allah menghidupkan yang mati, kan. Nabi Yahya AS, begitulah semua makam dan martabat Nabi Isa tu juga dicapai oleh Nabi Muhammad pada malam tersebut. Yang ketiga, langit ketiga, Nabi Yusuf AS. Ulama kata di sanalah terbitnya segala perintah-perintah Allah Ta'ala menunjukkan tajalli sifat cantik Allah. Seperti mana segala kecantikan yang nampak ni semua tajalli sifat cantik Allah yang juga bertajalli pada Nabi Yusuf AS. Begitulah sampailah langit yang ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim AS, kan, Abul Anbiya, ayah kepada para Nabi. Sebab itulah kita tengok Nabi SAW kata bila jumpa Nabi Ibrahim, Nabi cerita Nabi Adam rupa macam mana, Nabi Musa rupa macam mana. Nabi Musa seperti seorang lelaki daripada kabilah Bani Shanu'ah di Yaman, kan. Tetapi bila jumpa Nabi Ibrahim AS, Nabi kata, aku lihat dia paling mirip sekali dengan teman kamu ini. Maksud dia dengan Rasulullah sendiri. Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW mirip, muka lebih kurang. Nampak no? Semua tu ada rahsia-rahsia dia tuan-tuan. Jadi nak katakan ke sini, akhir sekali titah yang Allah SWT sampai kepada Nabi Muhammad adalah solat. Jadi nak kata solat ni sebenarnya rahsia yang besar sangat, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang sepatutnya kita kena ambil beratlah solat ni, kan. Dan Allah Ta'ala sendiri suruh kita ni selesaikan masalah kita dengan minta tolong solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu ni dengan sabar dan solat. Walaupun sabar di sini setengah ulama tafsirkan sebagai puasa. Sebagai puasa. Sebab dalam hadis Nabi kata as-saumu nisfu sabr. Puasa tu separuh daripada sabar. Nampak? Tapi solat tadi Allah Ta'ala sebut banyak kali. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW sendiri pun kalau ada satu urusan, Nabi akan mula solat. Ada ketakutan, Nabi akan solat. Nampak apa saja benda yang ni, solat. Dan solat ni lah semua kekuatan kita. Dalam sejarah pun, kalau kita lihat siri-siri kemenangan umat Islam dulu, rahsia dia bukannya mereka ni terror silat kuntau ke, bukan terror kungfu ke apa semua. Walaupun jalan sebab ni kita ambil tak ada masalah, main belajar pedang semua pun kita belajar. Tapi rahsia utamanya adalah apa?
hubungan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat. Kan Salahuddin Al-Ayyubi ketika memilih tentera dia pergi tengah malam. Dia tak tengok siapa yang tengah berlatih runcun. Ni first kali angkat, tak ada. Tengok siapa yang solat tu malam, yang menangis terisak-isak dengan Allah SWT. Ni sumber kekuatan dia. Dalam sejarah Islam, malah kata kita baca Quran pun, punca Allah Ta'ala sentiasa tunjukkan asal kekuatan kita bila ada hubungan betul-betul dengan Allah Ta'ala. Baca tuan-tuan surah Al-Baqarah, kisah peperangan Ainul Jalut, kan, tentera Talut dengan Jalut. Mereka asal dia sampai ke sungai, mereka dah berapa hari tak makan, tak minum semua, jumpa sungai, memang perkat nak minum, Allah uji apa? Jangan minum. Tapi ramai yang gagal dalam ujian tersebut. Ada yang mandi sakan apa semua, sikit je yang tak minum, dibenarkan minum dengan secatu ceduk tangan saja. Tapi hak yang sedikit ni lah yang akhirnya menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang ramai dengan izin Allah. Allah tak nak uji kita macam tu. Kekuatan rohani tu. Perang Badar tengok tuan-tuan macam mana. Perang Hunain apa yang berlaku? Bila mereka rasa kagum dengan kumpulan yang banyak, kena ambush, selapak lari. Tinggallah sahabat-sahabat dengan Rasulullah yang sedikit, dan mereka ni lah kumpulan yang menang. Kan? Jadi kita hari ni nak selesaikan masalah kita tuan-tuan, yang paling pertama kita sebagai orang Islam ni, tengok hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tu dulu. Solat kita, nampak tak? Baiki betul-betul dulu, tanpa kita menafikan jalan sebab yang lain. Jalan sebab lain tu ambil je juga, tapi keringat yang musabibul asbab ni, yang menjadikan segala sebab tu Allah SWT. Kita gagal kalau kita antara kita dengan Allah Ta'ala tu, tak adalah dah dapat selesai masalah segala. Nampak no? Masa dah sampai pun no? Dah lebih kan? Dah terlebih no? Jadi saya sajalah cerita tentang masa Isra' Mi'raj tadi tu, nak kata di sudut itulah dari sudut kepentingan solat ni, satu benda yang kita kena ambil ihtimam, ambil jaga sungguh-sungguh. Dulu ulama-ulama sebelum berlaku ni fitnah kat Syria, macam itulah setengah ulama pesan itulah. Sebelum fitnah kucar kacir jadi lebih teruk, daripada pesan dah, jaga solat. Siapa yang tak solat kembali solat, siapa yang nak buat dosa bertaubat. Tapi tak siapa dengar kata-kata ulama. Kan? Dan kali jatuh negara Syria, mati ramai. Jadi kita ambil pengajaran. Kita kat Malaysia ni ambil pengajaran. Walaupun kita lihat masing-masing ada sudut pandang masing-masing, tak terpulang lah. Tapi ingat, jangan kita kalau lihat satu benda yang memang menggunakan kemurkaan Allah, kita kena takut. Kan? Kita cuba memberi peringatan sama kita ni untuk betulkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tinggalkan maksiat, kan? Cegah kemungkaran, ajak orang kepada kebaikan. Ini yang betul-betul yang nak selamatkan kita. Kalau tidak, takut Allah Ta'ala uji kita dengan lebih dahsyat lepas ni. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf sekiranya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan fi'lan wa 'amalan. وامنن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.